Di kawasan Gilang ini terletak sebuah masjid wakaf yang sudah berdiri sejak 1920 lagi dan masjid ini sudah dinaik taraf beberapa kali sepanjang sejarah lamanya. Dan di tingkat 4 bangunan pentadbiran masjid ini ada suatu ruang pameran dan pembelajaran yang istimewa. Ia suatu bukti sumbangan golongan asatizah dan juga masyarakat Islam dalam usaha memerangi ideologi radikal. Tahun ini RRG menyambut ulang tahunnya yang ke-20 sedang kekerasan atas nama agama terus wujud dan menjadi semakin rumit. Seorang ibu pun boleh bawa sekali anak-anaknya dalam untuk meletupkan diri mereka. Hari ini mereka jadi radikal hanya dengan satu klik saja. Wajah pengganasan hari ini sudah berubah. Tidak perlu berbaiat menjadi anggota suatu jemaah atau kumpulan. In the past 20 years, the face of transnational terrorism has evolved. At that time, the threat of transnational terrorism was relatively organized. But now we see a profile of the terrorists becoming younger and involving women, youth, sometimes family units, as we saw in the Surabaya bombings in 2018. Hari ini, sesiapa saja boleh dipengaruhi fahaman radikal. Tidak kira muda atau tua, lelaki atau wanita. Sebagai contoh, pada tahun 2007 kita menghadapi satu lagi trend pengganasan di mana anak-anak muda terpengaruh dengan apa yang mereka dapati daripada internet. Tetapi mereka tidak tergolong daripada mana-mana kumpulan pengganasan. Ini nama dia fenomena self-radicalization. And once the ideology goes online, it can potentially influence many more people just through your cell phone. Pada tahun 2014, kita menyaksikan kemunculan kumpulan pengganas ISIS, di mana ISIS berjaya menarik perhatian anak-anak muda dengan menggunakan internet dan sosial media. Maka di sini kita melihat bahawa ancaman pengganasan atas nama agama ini dia masih belum pudar. Sebagai satu negara terbuka, Singapura terdedah dengan perubahan wajah pengganasan. Sudah kelihatan semakin ramai belia yang terpengaruh dengan fahaman radikal secara online. Kaum Hawa tidak terkecuali. Sehingga hari ini, 24 wanita telah ditahan ISD setelah terjebak dengan fahaman pelampau. Radicalization is still relatively low compared to the rest of the region or even worldwide. There seems to be, on balance, a bit more of a concern with youth, young people, because since 2015, we have seen about 9 young people being radicalized. Sejak 2015, 8 tahun lalu, 9 belia di bawah usia 21 tahun telah disiasat ISD. 6 daripada mereka telah ditahan. Salah seorang daripada mereka ialah Hamzah, bukan nama sebenar. Dia masih di sekolah menengah bila ISIS mula mendapat sorotan dunia. I remember during the ISIS when ISIS were all over the news. So I'm actually quite curious what are they about. And I remember in total I watched around more than 500 radicalized videos. It kind of affected me, like played with my emotions. So it made me like a sense of like purpose to help them to fight alongside with them. So I have made up my mind and mentally prepared to go to join the ISIS. For example, I try to watch as much beheading videos as I can so that I get immune to the feeling. My family didn't quite realize that I'm a strong supporter about ISIS because I don't openly say that I want to join ISIS.
Sejak jaringan JI muncul di sini lebih 2 dekad lalu, isu pengganasan ditangani dari 2 sudut. Pertama, dari tindakan keselamatan. Mereka yang terlibat akan dijejak, ditahan dan direhabilitasi. Pendekatan kedua adalah melibatkan penyertaan setiap lapisan masyarakat untuk melawan fahaman radikal. Di antara mereka yang tergerak untuk tampil menawarkan bantuan ialah Ustazah Kalsum. Jadi pengalaman kita sejak tahun 2005, dia beri peluang lah untuk kaunseling keluarga jemaah Islamiah, isteri-isteri yang ditahan dan juga anak-anak mereka kerana suami dah di rehab. Jadi isteri pun mungkin dah anak-anak ada question, ada persoalan tentang perkara ni. Jadi dia dilakukan secara isteri dan juga anak dijalankan secara sukarela lah. Kemudian datangnya ISIS mereka-mereka yang terpengaruh, maka cabarannya adalah lebih mendalam lah. Ustazah Kalsum ialah seorang sukarelawan bagi Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG. RRG adalah salah satu badan yang ditubuhkan oleh para asatiza Singapura untuk sama-sama menangani masalah pengganasan sejak ia mula muncul lebih 20 tahun lalu. RRG is a well-established institution by now. Its track record is very commendable. It's, I would say, well known globally for its efforts in the rehabilitation space. RRG berusia 20 tahun. Wajah dan corak ancaman pengganasan sudah berubah. Namun, ia tetap relevan dan menjadi salah satu tunggak masyarakat dalam menangani pengaruh radikalisme. RRG kita mempunyai para kaunselor wanita, para ustazat kita. Dan ustazat kita ini telah bersama kita sejak tahun 2005 lagi. Mereka diperlukan untuk mendekati isteri-isteri tahanan dan juga anak-anak tahanan. Kerana dalam kita menangani isu radikalisme dan pengganasan ini, pendekatan yang holistik diperlukan. Di mana kita menangani isu fahaman agama mereka, isu psikologi mereka dan isu sosial mereka juga. Jika dulu pegangan ideologi para pengganas jelas, hari ini tidak demikian. Rumit. And in fact, terrorism experts will tell you that the extremist ideological space is also becoming very complex. There are cases where certain individuals will borrow extremist ideas from different extremisms, and some people call this the salad bar ideologies, mix and match ideologies. Bila ancaman dan permasalahan pengganasan itu menjadi lebih rumit, RRG juga perlu mengubah suai pendekatannya. Terima kasih kerana masih lagi bersama Detik Semasa. Saudara, Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG memainkan peranan penting dalam usaha memerangi pengganasan di Singapura. Namun mereka tidak melakukannya sendirian. Ada rakan-rakan kerjasama yang menyokong usaha menentang anasir-anasir yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk di Singapura. Dan dalam segmen Detik seterusnya, kita tinjau pendekatan seluruh masyarakat yang wujud untuk melawan fahaman radikal. 20 tahun lalu, golongan agamawan berani tampil ke depan, hulurkan bantuan dan meneroka cara-cara menangani ancaman pengganasan. This was our first attempt at religious rehabilitation of terrorists. They risk being seen as doing the bidding of the government and being branded munafiq. They methodically countered the extremist narratives and worked to persuade the detainees to realize the error of their ways. Hari ini, pencapaian RRG yang merupakan satu bahagian penting
dalam pendekatan seluruh masyarakat melawan pengganasan diiktiraf. So even 20 years ago when RRG got involved in dealing with the extremist ideology of JI, there were other entities, social organizations such as the Interagency Aftercare Group that were trying to help the families of the JI detainees. Jika RRG mendekati anggota pengganas dalam tahanan, ACG atau Kumpulan Penjagaan Susulan Antara Agensi membantu isteri dan anak-anak mereka yang ditahan. Kami merangkumkan Pertubuhan-Pertubuhan Melayu, di antaranya Yayasan Mendaki, AMP, Taman Bacaan, Masjid Khatijah dan juga Masjid An-Naim ketika itu. ACG memainkan peranan untuk meringankan beban ibu-ibu di rumah, anak-anak dari segi perasaan. Selain membantu keluarga para tahanan, sejak 2007, ACG mula melakukan kerja-kerja pencegahan awal. Ini dilakukan dengan menganjurkan konvensyen anti pengganasan yang melibatkan para pelajar madrasah dan sekolah nasional. Dalam setiap convention ataupun workshop secara besar-besaran, ia melibatkan dalam 300-400 orang pelajar. Tapi bila kita mengadakan majlis dialog, dia melibatkan ketua-ketua pelajar ataupun pelajar-pelajar yang dapat menjadi ejen penyampai kepada pelajar-pelajar yang lebih muda lagi. Ifa kini berusia 23 tahun. Selain sibuk mengejar ijazah jurusan seni bina, dia di antara belia yang tertarik untuk terlibat dalam usaha-usaha melawan ideologi pengganasan. Dahulu saya tertanya-tanya kenapa mangsa proses radikalisasi ini mudah terpedaya dengan ideologi-ideologi golongan pengganas atau golongan ekstremis ini. Atas kesedaran ini, Ifa mengikuti APY, Program Kesedaran untuk Belia Anjuran RRG. Program yang turut disokong ACG ini berlangsung selama 10 minggu dan disampaikan para kaunselor RRG. Anasir-anasir radikalisasi ini mudah disebarkan di alam media sosial. Dan disebabkan itu, saya mengambil langkah untuk membuat bahan video untuk disebarkan di Instagram page RRG. Saya juga telah menganjurkan satu forum harmoni dalam kepelbagaian yang diadakan sewaktu COVID. Hari ini, usaha memerangi pengganasan semakin rumit. Ini berarti perlu ada pendekatan nasional yang melibatkan lebih banyak pertubuhan dan sukarelawan. This creates a very useful web of relationships and partnerships at the societal level that can increase the community resilience of the country against extremist ideologies in a more sustainable way. Belia-belia ini sedang mengikuti suatu program yang diberi nama SG Core. Menerusi program ini, para peserta diperkasa dengan ilmu silang agama dan budaya. Kami menunjukkan filem yang mengenai para belia yang telah terjebak, dan filem ini diikuti dengan sesi forum bersama pakar terorisme di mana para belia dapat penjelasan dari pakar tersebut mengenai anasir-anasir yang boleh membawa mereka kepada lelaman-lelaman yang radikal dari segi ideologi. Without them, tanpa mereka sedari yang mereka telah tarikkan ini kepada lelaman-lelaman yang boleh memecah belahkan masyarakat, lagi-lagi masyarakat yang plural atau yang berbilang bangsa dan agama.
Program SG Core melibatkan belia dari pasukan seragam, NPCC, NCC dan NCDCC. Programnya telah diikuti hampir 400 belia. Pada hujung Mei ini, ia akan menjalankan programnya buat sesi kedua dan diluaskan untuk melibatkan pasukan seragam pengakap, St. John's dan Boys Brigade. Masalah ini bukan hanya masalah pemerintah ya. Ini adalah masalah kita semua. Security, keselamatan kami, keselamatan masyarakat kami adalah hak kami. Hak itu juga tanggungjawab kami. Jadi dari setiap lapisan masyarakat kami harus contribute atau memberi sumbangan. Maka di majlis memperingati ulang tahun ke-20 RRG pada 3 Mei, PM Lee terus menyeru agar masyarakat terus memainkan peranan bila berdepan dengan isu pengganasan. Every one of us has a role to play. Our diversity makes our social cohesion particularly susceptible to this threat. We must do our utmost to stay united and cohesive across the various racial and religious groups in our society. Selama 2 dekad, RRG telah membangunkan pusat sumber melawan radikalisme yang boleh dibanggakan. Sempena memperingati 20 tahun RRG, Galeri Majulah pula dibuka di tingkat 4 bangunan pentadbiran Masjid Hadijah. And that's why we will always need a whole of community approach. Government agencies are there to provide the support, but there's also a role for NGOs, civil society, religious organizations, academia as well, social media companies. We need a strong web of partnerships to ensure that such trends, such evolving trends in the extremism space can be dealt with effectively. Ancaman pengganasan akan terus berubah. Melawannya akan lebih rumit. Sehaluan dengan itu, keupayaan serta pendekatan yang diambil badan-badan seperti RRJ perlu berubah mengikut evolusi sebuah ancaman berbentuk ideologi kekerasan yang punya hanya satu matlamat, iaitu menghancurkan dan memporak-perandakan keharmonian antara umat manusia. Dalam segmen terakhir ini, Detik mengajak anda ikuti wawancara bersama mantan Menteri Kesihatan Seberang Tambak, Khairi Jamaluddin, mengenai gelombang hijau yang kian mewarnai politik Malaysia. Tidak dinafikan pilihan raya umum ke-15 Malaysia menyaksikan gelombang hijau iaitu Parti PAS merebut paling banyak kerusi Dewan Rakyat. Zami Pelawat Kanan ISIS Institut Yusof Ishak, Khairi Jamaluddin berkongsi analisa beliau. Adakah gelombang hijau ini menandakan kebangkitan politik Islam ataupun ada maksud lebih mendalam? Gelombang hijau di Malaysia, kenapa ia harus dikhawatirkan oleh rakyat Malaysia? Saya sebenarnya tak berapa senang dengan istilah gelombang hijau ini. Seolah-olah gelombang hijau ini adalah satu perkembangan di mana ada kebangkitan Islam yang politikal dan juga ekstrim. Sebenarnya apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini bukanlah gelombang hijau, tetapi lebih kepada perpecahan undi Melayu. Ini adalah hasil daripada satu masalah UMNO, iaitu sekarang ini pengundi Melayu tidak melihat UMNO sebagai wadah yang boleh dipercayai. Satu ketika dahulu UMNO adalah parti dominan di kalangan pengundi Melayu. Sekarang PAS nombor 1, Bersatu nombor 2, UMNO nombor 3. UMNO terpalit dengan rasuah, dengan salah guna kuasa. Dan mereka anggap bahawa PH tidak cukup ke depan memperjuangkan agenda Melayu. Jadi by default, mereka memberi sokongan kepada PAS dan Bersatu. Ini tidak bermaksud bahawa tidak ada sokongan positif untuk PAS dan Bersatu, tetapi jauh daripada istilah dan juga tanggapan bahawa ini adalah gelombang hijau, seolah-olah Islam yang ekstrim sedang mendapat sambutan di Malaysia. Tidak. Malaysia masih lagi sebuah negara Muslim yang moderate, yang progresif. Kalau kita sebut tentang politik identiti, khususnya Melayu dan Islam, memang
sudah ada di Malaysia. Tetapi apa beza dahulu dan sekarang bagi anda? Kita melihat bagaimana identiti politik ataupun politik identiti pada hari ini, walaupun dah wujud sebelum ini, hari ini dibahagikan mengikut political divide. Dan ini menimbulkan sedikit keresahan. Bukan sangat kebangkitan green wave, tetapi di mana kerajaan yang ada pada hari ini didukung oleh pengundi bukan Melayu dan pembangkang didukung oleh pengundi Melayu dan diwakili oleh ahli-ahli parlimen daripada Melayu. Ini boleh menjejaskan sedikit perpaduan nasional, ya. Tetapi nak istilahkan ataupun nak buat kesimpulan bahawa ini adalah semua disebabkan kerana kebangkitan Islam, seolah-olah apa yang dianggap, saya rasa itu tak betul, dan itu adalah mungkin satu usaha nak memomokkan orang, ya, untuk melihat bahawa ada satu Islamic reaction ataupun reaksi Islamist di Malaysia. Setujukah anda kalau saya katakan mungkin mereka mengikuti arus politik ini disebabkan tidak ada naratif politik lain yang menguntungkan masyarakat Melayu di Malaysia? Ya, betul. Sebab bagi saya, walaupun soal identiti sama ada kaum ataupun agama itu penting untuk orang Melayu, mereka juga melihat kepada faktor lain. Soal kepimpinan, soal agenda pentadbiran, soal dasar-dasar yang dapat membantu mereka dalam kehidupan seharian mereka. Mereka melihat kepada itu juga, dan bila tidak ada sesuatu yang meyakinkan mereka, mereka akan buat pilihan berdasarkan kepada apa yang ada di depan mata mereka. Adakah anda rasa arah untuk bekerjasama ini satu tanda kematangan, atau mungkin persoalan Malay dilema tu menghambat sebenarnya arah perjalanan untuk mencapai kematangan itu? Saya lihat Malay dilema ataupun dilema Melayu ni akan sentiasa ada di Malaysia lah. Selagi kedudukan ekonomi orang Melayu seperti mana yang kita ada hari ini, dilema itu akan terus dimainkan dan akan terus dirasai oleh orang Melayu. Tetapi tidak bermaksud bahawa kita tidak boleh matang dalam politik. Apa yang mungkin kita boleh belajar daripada susunan politik hari ini adalah PAS sudah bekerjasama dengan hampir semua parti dan tidak pun menjadi masalah. DAP hari ini boleh kerjasama dengan UMNO. Jadi adakah kita sekarang ini di Malaysia berada dalam keadaan di mana ya matang mungkin satu istilah, ataupun satu lagi istilah is anything is possible. Sekian sahaja paparan detik minggu ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat dan salam Kota Singa.